Ada satu naratif yang cuba dibawa dan usaha berterusanlah untuk memberi gambaran yang salah tentang Langkawi. Kononnya orang dah tak datanglah ke Langkawi. Dimulakan oleh Menteri Pelancongan sendiri yang menjawab di Parlimen kononnya ada gangguan ataupun halangan-halangan kepada pelancong tak boleh pakai seluar pendek. Sebenarnya perkara itu tak pernah berbangkit dan saya sudah periksa dengan semua agensi. Tak pernah ada siapa larang siapa pun daripada khususnya pelancong bukan Islam lah daripada pakai seluar pendek di Langkawi. Tak pernah berbangkit, tiba-tiba dibangkitkan. Satu yang sangat luar biasa lah oleh Yang Berhormat Menteri Pelancongan. Satu kempen negatif, bad publicity kepada Langkawi oleh Menteri Pelancongan sendiri. Saya harap perkara ini dapat perhatian lah. Kalau Menteri pun beri publicity negatif kepada destinasi pelancongan, saya harap Menteri itu dapat ditukar ke agensi lain lah, kementerian lain. Menteri, timbalan menteri, pegawai-pegawai agensi patut memberi publicity yang positif kepada destinasi pelancongan di seluruh negara. Barulah sektor pelancongan akan berkembang. Saya dipahamkan pendapatan kerajaan persekutuan daripada pelancongan khusus di Langkawi melibatkan pendapatan antara 3-4 bilion untuk negara. Dan sebarang persepsi ataupun publicity negatif akan menyusut pendapatan dalam sektor pelancongan kepada negara. Ini bukan kerugian kepada Kedah tau. Kerugian kepada negara. Yang kedua ialah naratif ataupun persepsi menyusutnya pelancong datang ke Langkawi. Sebelum pandemik, Langkawi ini 60% pelancong masuk ke Langkawi adalah pelancong international, luar negara. 40% pelancong domestik. Di kalangan pelancong domestik, mereka hanya berbelanja sekitar RM300, tetapi pelancong international berbelanja RM900 hingga RM1,000 purata di Langkawi. Jadi sebarang kekurangan kemasukan pelancong international akan membawa kekurangan kepada pendapatan dalam sektor pelancongan. Dulu kita ada direct flight daripada Qatar Airways 7 kali seminggu. Sekarang ni direct flight tu belum berjalan. Qatar Airways dia ada 121 destinasi. Bawa daripada 121 destinasi masuk ke Langkawi sehari sekali. 7 kali seminggu. Sekarang penerbangan itu belum dimulakan. Telah diusahakan untuk bermula kemasukan pelancong international ni sejak zaman pandemik. Qatar Airways mula-mula datang jumpa saya untuk buat bubble tourism. Mereka yang cadangkan. Sampai sekarang belum dapat dilaksanakan. Saya harap perkara ini dapat diambil perhatian oleh pihak kerajaan persekutuan. Kita ada Air Asia daripada Langkawi direct ke Guangzhou, China. Dulu kemasukan pelancong China paling ramai ke Langkawi. Sekarang ni belum dapat dijalankan. Perbelanjaan pelancong di Langkawi saya sebutkan tadi, domestik belanja taklah mahal sangat. Kebanyakannya beli pinggan mangkuk lah. No? Kalau yang belilah, kalau tak beli coklat. Yang international belanja besar, dia duduk di hotel 4-5 bintang lah. Pelancong domestik ni dia duduk 3 bintang ke bawah. Ada juga 5 bintang pun ramai juga. Tapi kebanyakan. Jadi pendapatan sektor pelancongan akan terjejas sekiranya kemasukan ke Langkawi itu makin berkurang. Dan yang mengendalikan pembangunan Langkawi, mereka juga ada unit untuk penggalakkan pelancongan. Mereka pun akan ambil tindakan. Setakat Oktober 2023 ini, kemasukan 2.2 juta
daripada sasaran kita 3.2 juta untuk 2023, sasaran yang diletakkan oleh LADA. Untuk tahun 2022, sasaran 2.5 tapi kita cecah 2.6. Walaupun sasaran bukanlah sasaran rendah, tapi selepas pandemik, daripada pemulihan pandemik, melebihi sasaran. Tahun ini jauh lagi sikit, baru 2.2 daripada kita letak sasaran lebih sikit. Tetapi kajian mendapati oleh kerana tahun lepas orang dah datang ke Langkawi, tahun ni dia nak cop pasport. Dekat dia tak tahu nak pergi Langkawi kan? Ada apa? Kerabi. Cop pasport. Kos antara kedua destinasi ni taklah begitu beza jauh. Cuma suasananya mungkin berlain. Tapi keadaan Langkawi dengan Krabi itu lebih kurang saja. Cuma hak tu kena international lah kan. Pergi luar negara pula. Lepas satu lepas dia pindah Langkawi. Bukan kerana kita orang cuba beri gambaran mahal. Saya rasa di Langkawi harga sama aja macam tahun lepas. Macam tahun hari tu pun. Adalah cerita pasal siakap tu kan. Itu pun satu kes saja. Daripada 2.6 juta orang masuk, satu kes saja. Tapi digambarkan seolah-olah makanan di Langkawi itu mahal. Saya rasa benda ni patut diperbetulkan lah. Kerajaan negeri setakat ni belum ada terima sebarang aduan daripada pengusaha-pengusaha tentang kemerosotan ni. Pengusaha tak komplain pun, saya tak tahu. Yang komplain ni wartawan je. Wartawan buat berita. Cerita kata kereta sewa nak kena lelong bungkus makan restoran nak bungkus. Kereta sewa di Langkawi memang macam tu. Masa sebelum pandemik kemasukan sampai 3.9 juta. Jadi tak pergi Langkawi tapi guna nama Langkawi. Program-program ikonik macam tu lah. Kena masuklah ke Langkawi. Bab ferry, Datuk Saleh dah jumpa dengan konsortium ferry, Jabatan Laut, semua agensi-agensi yang terbabit dalam industri ferry, pengangkutan ferry. Mereka telah buat satu aku janji dalam pertemuan dengan Kementerian Pengangkutan untuk minimum 5 trip daripada Kuala Kedah, 5 trip daripada Kuala Perlis. Dan mereka jalankan 5 trip. Cuma waktu perjalanan tu mungkin berubah-ubah berdasarkan pasang surut air laut. Tapi 5 trip tu ada. Jadi kalau semua tu dah berjalan seperti biasa, saya rasa tak ada masalah apalah yang timbul. Hanya persepsi saja ditimbulkan. Tahun lepas pun ada sekali cerita ni dibangkitkan. Tahun lepas. Mereka kata orang tak pergi Langkawi, berpusu-pusu orang pergi Thailand. Pasal mereka nak tolong Thailand memajukan sektor pelancongan Thailand. Tapi orang Malaysia buat kerja tu. Wartawan pun jangan carry semua kot. No? Memberi gambaran yang salah. Mesej yang salah kepada pembangunan sektor pelancongan. Langkawi masih seperti biasa. Ada pembangunan, ada tempat-tempat menarik yang baru. Boleh datanglah ke Langkawi. Saya pelawarlah rakyat Malaysia yang belum ke Langkawi tahun ini, bolehlah memilih Langkawi sebagai destinasi pelancongan anda dan keluarga. Datuk Sri, balik pada Langkawi, ada tak usaha? Balik pada Langkawi naik ferry ya? Ada tak usaha daripada kerajaan negeri untuk duduk semeja dengan Kementerian Pelancongan? Duduk semeja? Ya, untuk Bad publicity kepada Langkawi oleh pihak kementerian. Baik Timbalan Menteri ke, ahli parlimen mereka ke. Kenapa begitu iri hati dengan Langkawi? Buat cerita yang bukan-bukan kan? Tak ada kebaikan sama sekali. Mainlah Langkawi, tengok sendiri. Bila saya cakap dengan tu, dia kata, alah, saya tak nak cakap tu macam kan. Lepas tu orang kata dia mabuk, dia kata, apa salah saya bukan Islam. Susahlah jawab macam tu. Pergi mabuk seorang-seorang dalam bilik, tak apalah. Mabuk di khalayak ramai, mana boleh.